Y, and Z, usually based on Cartesian coordinates, to specify the coordinates we want to specify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Akmal Hakim selaku Ketua Kumpulan bersama-sama dengan Hazim, Nabil Hafiz dan Akil Azwar ingin membuat pembentakan mengenai surah Al-Nazi'at. Kami memilih surah Al-Nazi'at kerana kami ingin menerangkan serta membentangkan mengenai dalil-dalil pembuktian ciri-ciri angkasa lepas yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam surah ini. Gambar yang terdapat pada muka hadapan ini adalah gambaran kepada topik yang kami ingin bentangkan. So, overall kami akan bentangkan, firstly kami akan bentangkan mengenai pengenalan angkasa lepas, dan kita akan pergi kepada dalil yang menerangkan ciri-ciri, iaitu dalam ayat 28 sehingga 30, dan kami akan sertakan sekali dengan teori yang menyokong dalil yang kami petik daripada surah An-Nazi'at, dan yang terakhir adalah kami sertakan sekali dengan petikan artikel yang seterusnya kami akan bentangkan sebentar lagi. Pengenalan angkasa lepas dari segi bahasa ialah wilayah di luar atmosfera bumi dan terutamanya di luar sistem suria. Manakala dari sistem istilah ialah vacuum yang bermaksud bahawa bunyi tidak dapat dilayan kerana bahan lain melayang atau terapung di sekitar kawasan kosong alam semesta. Kemudian angkasa lepas wujud sebagai daripada hasil daripada Big Bang, letupan yang kuat, besar. Menurut wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, alam semesta akan terus berkembang sehingga ke hari ini. Penciptaan angkasa lepas telah melalui beberapa peringkat yang bermula daripada Big Bang, kehadiran gas, hidrogen, helium dan sebagainya. Ruang di angkasa lepas bersifat vacuum. Walaupun di angkasa lepas bersifat berbilion-bilion bintang, ianya masih lagi suatu ruang yang. Ciri-ciri angkasa lepas terdapat pelbagai, tapi antaranya yang penting ialah dua, iaitu sinaran radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Walaupun angkasa lepas mungkin kelihatan kosong untuk mata manusia, para penyelidikan, itu para saintifik, telah menunjukkan bahawa ada bentuk radiasi yang keluar melalui kosmos. Dalam sistem suria kita sendiri, angin suria terdiri daripada plasma dan zarah lain dari matahari meresap melewati planet-planet dan kadang-kadang menyebabkan aurora. Lubang hitam yang lebih kecil dapat terbentuk dari keruntuhan graviti bintang besar yang membentuk satu keunikan dari mata yang tidak ada dapat melarikan diri, bahkan cahaya yang tidak dapat yang yakin apa yang ada di dalam lubang hitam atau apa yang terjadi pada seseorang atau objek jika termasuk atau jatuh ke dalam lubang tersebut. Para penyelidikan sedang dijalankan, contohnya ialah gelombang graviti atau riak dalam ruang waktu yang didatang dari interaksi antara lubang hitam. Ini pertama kali diramalkan oleh Albert Einstein pada penggantian abad yang lalu, ketika beliau menunjukkan bahawa masa dan ruang saling terkait dengan masa mempercepatkan atau melambatkan ketika ruang diputar belik. Okey, di dalam surah Al-Nazi'at, Allah telah menerangkan ciri-ciri angkasa lepas di dalam ayat ke-28 sehingga ayat yang ke-30. Okey, yang bermulanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Maksudnya, ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Wa autasha lailaha wa akhraja duhaha. Maksudnya, dan ia menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da zalika dahaha. Maksudnya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduk-penduduknya. Okey, apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah kejadian angkasa lepas ataupun alam semesta kita telah melepasi pelbagai peringkat
kejadiannya daripada Big Bang dan seterusnya. Ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para astronomi sebelum ini. So di dalam Al-Quran Allah telah menerangkannya dengan lebih jelas lah. Namun ia terdapat penggunaan kiasan seperti ayat yang ke-28 hingga ayat ke-30 yang meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Apa yang kita boleh faham tu adalah ruang angkasa itu sendiri dikembangkan oleh Allah sehingga ke hari ini. Okey. Dengan kuasa yang tiada bandingannya. Kuasa Allah itu, Allah telah membangunkan, Allah telah mengembangkan angkasa lepas sesudah tahap Big Bang. Okey. Seterusnya adalah ayat yang ke-29 yang menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikannya siang terang benderang. Okey. Macam slide yang sebelum ini kami ada menerangkan bahawa walaupun di angkasa lepas terdapat berjuta-juta bintang, walau bagaimanapun angkasa lepas itu sendiri adalah gelap. Okey. Dalam ayat yang ke-30, setelah kejadian angkasa lepas itu, maka Allah pun ciptalah planet-planet macam bumi, mari dan sebagainya. Bintang-bintang, kluster dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menguraikan mengenai teori yang menyokong dalil daripada surah An-Nazi'at yang berada di atas tersebut. Teori ini menjelaskan mengenai mengapa alam semesta itu gelap. Kerana itu disebabkan oleh bintang yang berada di luar angkasa. Okey, ini dinamakan sebagai Olbers Paradox yang telah diperbincangkan oleh ahli astronomi Jerman iaitu Heinrich Wilhelm Olbers pada tahun 1823. Jadi bila kita dilihat sebelah kiri kita, ini adalah rupa Heinrich Wilhelm Olbers. Teori Olbers Paradox berkait dengan masalah mengapa langit gelap pada waktu malam. Sekiranya alam semesta tidak berkesudahan dan diundi secara seragam dengan bintang-bintang bercahaya, maka setiap garis penglihatan airnya akan berakhir di permulaan bintang. Sekiranya alam semesta itu sangat besar dan lama, maka seluruh langit nampak bersinar. Ia bermakna kita boleh melihat bintang di mana sahaja dan langit semestinya mempunyai jumlah cahaya yang sama. Jika dilihat di langit malam, ianya gelap dan berbintik. Bintik-bintik itu pula disebut sebagai bintang. Jadi apabila kita melihat pada waktu malam, kita boleh bintik-bintik tersebut, bintik-bintik itu sebenarnya adalah bintang yang bercahaya. Akan meneruskan presentation ini dengan membaca petikan artikel daripada Ustaz Fauzi bin Abdul Hamid. Inikah kejadian di angkasa. Allah SWT telah mencipta bumi dan langit dan menghiasnya dengan sebaik-baiknya. Persoalannya, ada di angkasa ada satu kejadian yang dipanggil black hole. Dan adakah black hole ini telah tercatat di dalam Al-Quran? Sebelum itu, apakah itu black hole? Black hole itu ialah satu lubang hitam di angkasa lepas yang mempunyai isi padu, yang tidak mempunyai isi padu, mempunyai ketepatan yang sangat tinggi dan mempunyai daya tarikan yang sangat tinggi. Disebabkan daya tarikan yang sangat tinggi, apa yang memasuki black hole tidak dapat terkeluar, dan ini menyebabkan ahli astronomi susah untuk mengkajinya dan mengaksesnya. Berbalik pada soalan tadi, adakah black hole dicatat di dalam Al-Quran? Okey, Allah berfirman maksudnya, maka aku bersumpah demi tempat-tempat beradanya bintang-bintang, dan sebenarnya sumpah itu ialah sumpah yang besar kalaulah kamu mengetahuinya. Ayat surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 76. Okey, kita fokus sekarang pada kalimah dan pada ayat tadi. Justru ayat ini bukanlah semata-mata tafsiran tentang penurunan Al-Quran, tetapi Allah mengilhamkan kita untuk mengkaji ayat ini daripada sudut saintifik. Jatuhnya bintang boleh disamakan dengan musnahnya bintang. Lalu kita kaitkan dengan kejadian lubang hitam, iaitu merupakan hasil daripada kemusnahan bintang. Okey, artikel daripada Latifah Arifin. Ilmu falak dalam kefahaman masyarakat hanyalah untuk mengetahui kedatangan bulan Syawal dan Ramadan. Bagaimana ilmu falak adalah lebih luas seperti itu kerana ia menyediakan alamat, petanda dan petunjuk bagi menghadapi fenomena alam yang sentiasa berubah.
bagaimanapun ilmu falak semakin ditinggal hingga pengamal semakin kurang, meskipun ia mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi cabaran semasa. Pegawai falak di Jabatan Mufti Johor, Hanafiah Abdul Razak berkata, ilmu falak membantu memberikan alamat atau petanda perubahan alam termasuk cuaca, pertukaran musim yang perlu dimanfaatkan manusia. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan ia mengadakan tanda panduan jalan dengan bintang pada waktu malam, mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Surah An-Nahl ayat 16. Seterusnya, ilmu falak juga boleh membantu kita dari segi pertanian dan peternakan. Sebagai contoh, sejak zaman berzaman kita dapat lihat pada bulan Mac, matahari akan terbenam berlatar belakangkan buruj Hamal. Pada dasarnya, mengikut kearifan tempatan di alam Melayu, semua aktiviti hasil bumi termasuk pertanian, peternakan dilakukan pada bulan Mac. Ini disebabkan pada Disember Januari adalah musim tengkujuh, sekaligus taburan hujan meningkatkan dan hingga menjadikan tanah lebih subur untuk melakukan kerja pertanian. Dan ada disebut dalam hadis Rasulullah SAW, katanya daripada Abdullah Umar radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Allah telah menurunkan 4 kebaikan, 4 perkara berkat, mempunyai kebaikan dari segi dari langit menerusi hujan ke bumi, iaitu besi, api, air dan garam. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Kami berharap siapa yang menonton video pembintangan kami ini faham macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kuasa dia dalam mencipta angkasa lepas yang sekarang bumi kita bertapak ini. Apakah manfaat-manfaat yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita boleh mengambil iktibar daripada wahyu-wahyu Allah yang telah diturunkan kepada kita. Okey, kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat beberapa kekurangan dalam pembikinan kami dalam membuat video pembintangan ini. Yang buruk dan segala kekurangan itu datang daripada kami, dan yang baik itu datang daripada Allah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.